Assalamualaikum dan selamat petang. Anda kembali mendengarkan Radio UM merentasi minda anda. Okey, saya si Zainab masih lagi menemani anda, tetapi kini anda mendengarkan satu lagi segmen yang terbaru di Radio UM, iaitu One Malaysia. Okey, untuk episod yang pertama ini kita akan bersama dengan Encik Rozman Abu Asad, Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan. Assalamualaikum Encik Rozman. Waalaikumsalam Cik Siti. Okey, Cik Rozman, pada hari ini Cik Rozman akan berkongsi dengan kita tentang topik kebangkitan dan kejatuhan Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Okey, boleh tak Encik Rozman kongsikan bagaimana bermulanya sejarah Kesultanan Melayu Melaka ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya melihat sejarah Kesultanan Melayu Melaka ini sebagai satu sejarah yang banyak persoalan yang masih belum terjawab lagi. Dan apa yang saya lihat sebagai seorang ahli sejarah, terdapat banyak perkara-perkara yang perlu diberi tumpuan, misalnya dari segi pentarihan, aspek pembukaannya, dari segi sejarah perkembangan, politik, aspek kedaulatan, masyarakat dan tokoh-tokoh yang terlibat. Jadi sebelum saya meneruskan perbincangan saya pada hari ini, saya akan cuba untuk membawa pendengar-pendengar melihat apakah perbezaan-perbezaan yang masih berlaku dalam pentarihan sejarah Kesultanan Melayu Melaka itu sendiri. Dan kita dapati terlalu banyak tarikh-tarikh yang diberikan oleh ahli-ahli sejarah, sama ada tokoh-tokoh sejarah tempatan ataupun luar negara. Misalnya Melaka dibuka pada tahun 1400, 1401, 02, 03 dan ada sampai 1405. Dan baru-baru ini kita dapati bahawa apabila berlakunya penemuan baru, misalnya dalam bidang arkeologi di satu-satu tempat di Melaka, pentarihan itu akan mula berubah. Dan ada yang mengatakan tarikh pembukaan Melaka itu lebih awal daripada tarikh 1400. Dan ini menunjukkan bahawa sehingga pada hari ini kita masih lagi gagal untuk menentukan bilakah tarikh sebenarnya Kesultanan Melayu Melaka itu dibuka. Dan ini sebenarnya menimbulkan keraguan, ya, dan persoalan yang masih belum dijawab. Kemudian kita lihat dari segi tokoh-tokoh yang terlibat dari segi sejarah pembukaan Melaka itu sendiri. Dan kita dapati bahawa kerajaan Melayu Melaka itu telah dibuka oleh seorang putera raja yang bernama Paramiswara. Paramiswara ini bermaksud sebagai Supreme Lord. Supreme Lord ini bermaksud seorang anak raja yang besar, ya, besar dari segi keagungan dan sebagainya. Dan dia mempunyai kedudukan yang begitu tinggi. Dan ini dinyatakan dalam sejarah awal pembukaan kerajaan Melayu Melaka itu. Tetapi kalau kita lihat dalam penulisan sejarah Melayu, kita dapati bahawa nama sejarah Paramiswara ini tidak disebut sama sekali. Tetapi nama Sultan Iskandar Shah disebut, yang berasal daripada keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain. Dan ini menidakkan peranan Paramiswara pada ketika itu. Dan bila kita melihat, ya, beberapa sumber lain, misalnya dalam dalam buku yang ditulis oleh dalam sejarah Melayu, ya, kita dapati nama-nama itu mula berubah, ya, daripada Iskandar Shah kemudian bertukar kepada, ya, Sultan Iskandar Shah, ya, apabila memeluk agama Islam dan sebagainya. Dan tidak ada sama sekali nama Paramiswara itu wujud. Dan apabila kita lihat dalam beberapa sumber Portugis, misalnya yang ditulis oleh Tom Pyrus dalam Summa Oriental, ditulis oleh Bas di Albuquerque dalam Commentaries, dan ditulis oleh Barros dalam Asia, kita dapati sumber Portugis ini menyebut nama Paramicura. Nama Paramicura ini agak mempunyai persamaan dengan nama Paramiswara. Dan kenapa ini berlaku? Sebab penulis-penulis Portugis ini telah menggunakan, ya, sumber yang ada di Melaka pada ketika itu, dan menulis semula sejarah Melaka berdasarkan sumber-sumber yang ada pada ketika itu. Dan kita dapati, ya, satu masalah yang timbul, yang menimbulkan masalah ialah apabila tertulisnya sejarah Melayu. Sejarah Melayu ditulis selepas 100 tahun Melaka jatuh ke tangan Portugis.
dan ia telah disusun semula dan ditulis oleh Tun Sri Lanang. Dan ini juga telah menimbulkan banyak masalah sebab pentarihan selama 100 tahun itu telah memberikan banyak ruang yang tidak lengkap kepada penulisan sejarah Melaka, dan dikatakan pada ketika itu Portugis banyak telah menghapuskan sumber-sumber yang ada di Melaka pada ketika itu dan melakukan kemusnahan yang cukup besar kepada Kesultanan Melayu Melaka pada ketika itu. Okey, Cik Rosman, kita akan sambung lagi tentang pentarihan Kesultanan Melayu Melaka selepas ini. Ya, kita berehat dulu seketika dan kita berhibur dengarkan kini Nur Adiza Idris Tinting. Teruskan bersama Radio UM. Terima kasih kerana anda terus setia mendengarkan segmen One Malaysia bersama dengan tetamu undangan kita, Encik Rosman Abu Hassan, Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan, untuk berkongsi dengan kita tentang topik kita pada minggu ini, iaitu kebangkitan dan juga kejatuhan Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kalau kita imbas kembali dalam perbincangan kita sebelum kita berhenti berehat tadi, Cik Rosman ada mengatakan bahawa sejarah Melaka itu telah ditulis selepas 100 tahun berlakunya pembukaan Empayar Melaka. Sejauh mana kita boleh menyatakan bahawa tarikh tersebut adalah benar ataupun tidak? Okey, saya ingin menyambung kembali pembincangan saya pada sebentar tadi, Cik Siti. Saya cuba untuk mengupas berdasarkan sumber barat yang lain, misalnya pada sumber penulis-penulis Inggeris ya, yang ditulis oleh Whately misalnya. Whately, dalam penulisan Whately Impression of Malay Peninsula in Ancient Times, beliau juga ada menyebut nama para miswara. Dan kenapa ini berlaku? Kerana Whately telah menggunakan sumber yang ditulis oleh Tom Pyrus tadi, iaitu daripada sumber Sumar Oriental. Dan nama para miswara ini timbul kembali ya apabila penulis-penulis British mula menulis tentang sejarah Melaka. Dan kita dapati apabila merujuk kepada sumber Cina ya, nama para miswara ini disebut sekali lagi sebagai Pai Li Misula. Pai Li Misula, maknanya walaupun dia tidak sebut secara betul sebagai para miswara, tetapi dia disebut dalam konotasi dalam bahasa Cina ya, yang disebut sebagai Pai Li Misula. Dan ini menunjukkan bahawa tokoh para miswara ini adalah seorang tokoh yang begitu besar. Cuma yang kita agak timbul keraguan, kenapa nama para miswara ini tidak disebut dalam sejarah Melayu. Dan barangkali kerana dalam sejarah Melayu tidak raja-raja Melayu ya pada ketika itu tidak mahu unsur Hindu ya diceritakan ataupun dibangkitkan sebagai unsur yang penting ya selepas kedatangan agama Islam. Dan ini menjadikan bahawa nama para miswara itu tidak ada sama sekali ya dalam sejarah Melayu. Dan apa yang saya dapat perkatakan pada ketika ini sebagai seorang ahli sejarah yang melihat tentang keadaan ini berlaku ya, apakah ukuran-ukuran yang patut kita ambil berdasarkan kepada sumber Cina, sumber Portugis ya, sumber British dan sebagainya. Agak sukar untuk kita menentukan selagi mana sumber yang asal itu telah terhapus sama sekali. Dan ini menjadikan bahawa apabila berlaku penemuan-penemuan baru, maka pentarihan tentang kewujudan sesebuah kerajaan ya, secara khususnya tentang kerajaan Kesultanan Melayu Melaka itu akan berubah. Dan ini menjadikan tarikh yang disebut misalnya dalam buku teks sekolah yang menyebut bahawa Melaka dibuka pada tahun 1403 itu barangkali akan berubah menjadi tarikh yang lebih awal ya, pada tahun 1390-an dan sebagainya. Dan tidak ada satu tarikh yang tetap diputuskan, walaupun ahli sejarah banyak membincangkan perkara-perkara ini, tetapi pentarihan tentang sejarah kewujudan Melaka itu masih lagi menjadi satu perbincangan yang begitu hangat ya. Dan banyak perkara-perkara yang meletakkan bahawa ada yang menyebut kalau ingin mengetahui tentang sejarah Malaysia, maka sejarah Malaysia itu akan bermula di Melaka. Dan ini telah dinyatakan dalam banyak buku-buku sejarah dan sebagainya. Tetapi kita harus sedar bahawa sebelum kemunculan Melaka ya,
telah wujud banyak kerajaan-kerajaan awal. Antaranya kerajaan Kedah Tua. Ya, kerajaan Kedah Tua, Ganggar Negara, kerajaan Bruas, kerajaan Terengganu, dan sebagainya. Misalnya kalau kita tengok kerajaan Foloan, disebut sebagai sebuah kerajaan yang awal, lebih awal daripada Melaka, dan salah satu daripada kerajaan yang diwarisi oleh kerajaan Melayu Melaka pada ketika itu adalah kerajaan Sriwijaya yang meninggalkan keagungan dan kehebatannya kepada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, itu dia penjelasan lanjut oleh Encik Rosman tentang pertindihan kemunculan Empire Kesultanan Melayu Melaka. Okey, selepas ini kita akan kupas pula apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan Melaka sebagai empire yang begitu kuat pada abad yang ke-15. Segalanya akan dirungkaikan selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Radio UM. Terima kasih kerana anda terus setia melayari laman web kami radio.um.edu.my, dan kini anda masih lagi bersama saya, si Zainab, dan juga tetamu undangan saya pada hari ini iaitu Encik Rosman Abu Hassan, Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan, untuk berkongsi dengan kita tentang topik kita pada minggu ini, kebangkitan dan kejatuhan Empire Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Encik Rosman, kalau kita imbas kembali pada fakta sejarah, antara faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan Melaka sebagai satu empire yang kuat pada abad ke-15 ialah kedudukannya yang strategik sebagai pusat perdagangan pada waktu itu. Boleh Encik Rosman kupas sedikit? Okey, begini Cik Siti, sebelum saya pergi jauh tentang kedudukan Melaka yang terletak di tengah-tengah pusat perdagangan antara timur dan barat itu, ada banyak pandangan-pandangan daripada ahli sejarah yang mengatakan bahawa sesiapa yang menguasai Selat Melaka pada ketika itu akan menguasai kekayaan pelabuhan Venice yang terdapat di Eropah. Dan pada ketika itu Venice merupakan sebuah pelabuhan yang terkaya yang menjadi tumpuan pedagang-pedagang Eropah, sama ada daripada Eropah Tengah dan juga pedagang-pedagang daripada timur. Nah, ini satu bukti yang menunjukkan bahawa Melaka mempunyai pelabuhan dan kedudukan yang standing dengan pelabuhan Venice pada ketika itu. Dan kita dapat lihat juga bahawa kebangkitan dan kemunculan Kesultanan Melayu Melaka ini adalah setelah berakhirnya Kesultanan ataupun Empire Sriwijaya. Dan kita dapati bahawa Empire Melaka ini telah mewarisi banyak ciri-ciri penting daripada Sriwijaya yang disebut sebagai sebuah kerajaan thalassokrasi. Thalassokrasi bermaksud bahawa sebuah kerajaan kelautan yang kuat dari segi aspek ketenteraan dan juga kuat dari segi aspek perdagangan dan ekonomi. Dan ini menunjukkan bahawa kerajaan Melayu Melaka ini telah mewarisi satu kebangkitan yang begitu penting. Sebab kita dapati bahawa Parameswara ini adalah berketurunan daripada Raja Palembang daripada kerajaan Sriwijaya. Dan ini menunjukkan bahawa kedudukan Parameswara itu begitu penting dalam mempengaruhi kebangkitan Kesultanan Melayu Melaka pada ketika itu. Selain daripada itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebangkitan Kesultanan Melayu Melaka. Antaranya ialah ketokohan Raja-Raja Melaka itu sendiri, dan kita tidak harus melupakan peranan Parameswara sebelum Islam dan juga selepas Islam. Selain itu, terdapat juga sultan-sultan yang lain seperti Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, dan juga Sultan Alauddin Riayat Shah. Dan kita dapati bahawa kebangkitan Kesultanan Melayu Melaka ini dipengaruhi atas dasar sultan-sultan yang mempunyai kaliber, mempunyai karisma yang cukup baik, sehinggakan banyak pedagang-pedagang pada ketika itu menyifatkan bahawa Raja-Raja Melaka pada ketika itu mempunyai sifat dan juga perangai yang cukup baik. Misalnya kalau kita lihat Melaka dikatakan mempunyai sultan-sultan yang mempunyai sikap yang baik hati dan juga bersifat munasabah. Mana munasabah, menerima mana-mana pedagang yang datang ke Melaka pada ketika itu. Dan kita dapati bahawa Tom Pyrus juga ada menyebut bahawa Sultan Muzaffar ini adalah baik dari segi fi'ilnya. Fi'il ni maksud dia perangai lah, fi'il, sikap Dan Sultan Muzaffar juga adalah seorang yang adil, murah dan saksama.
Dan ini menunjukkan bahawa Raja-Raja Melaka pada ketika itu begitu prihatin bukan hanya kepada rakyat, ya, tetapi juga kepada pedagang-pedagang yang datang berdagang di Melaka pada ketika itu. Kita juga dapati bahawa satu lagi faktor yang mempengaruhi, ya, kebangkitan Melaka pada ketika itu adalah disebabkan Melaka telah menerima jaminan daripada kerajaan Cina, dan Cina telah mengiktiraf Melaka sebagai sebuah negeri naungan. Negeri naungan bermaksud bahawa apabila Melaka menghantar ufti, ya, kepada Maharaja Cina, ini bermaksud Melaka adalah sebuah negeri ufti yang akan duduk di bawah naungan kerajaan Cina, dan secara tidak langsung Cina akan melindungi dan memberikan bantuan sekiranya berlaku apa-apa ancaman ataupun apa-apa serangan daripada kuasa luar. Dan pada ketika itu kita dapati bahawa Siam memang meletakkan ancaman yang begitu kuat ke atas Melaka pada ketika itu. Kita dapati satu lagi perkara penting, ya, yang mempengaruhi kebangkitan Melaka pada ketika itu. Melaka mempunyai pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh yang begitu hebat. Misalnya kita lihat Bendahara Tun Perak. Bendahara Tun Perak memainkan peranan yang cukup penting, ya, sebagai seorang bendahara yang pada ketika itu telah memerintah dengan adil, ya, dan saksama membantu Sultan-Sultan Melaka dan sebagainya. Dan Melaka juga dikatakan mempunyai hulu balang yang begitu terkenal, ya, misalnya disebut Hang Tuah. Cuma dipetikaikan di sini ialah nama Hang Tuah tidak disebut dalam buku-buku sejarah di sekolah, ya, dan ini menimbulkan satu keraguan apakah Hang Tuah itu sebagai seorang tokoh yang benar-benar wujud dalam sejarah Kesultanan Melaka, ataupun Hang Tuah itu adalah semata-mata tokoh legenda yang diadakan untuk meletakkan bahawa Melaka mempunyai seorang hulu balang yang begitu kuat pada ketika itu. Satu lagi perkara yang membantu kebangkitan Melaka pada ketika itu adalah disebabkan Melaka mempunyai sistem perundangan, ya, yang begitu hebat pada ketika itu. Melaka ada hukum kanun Melaka, ya. Misalnya kalau kita dapati dalam hukum kanun Melaka yang mengandungi 44 pasal itu, kita dapati ada satu terlalu banyak, ya, diletakkan. Misalnya kalau orang mencuri akan dipotong tangan dan sebagainya. Ini dijalankan semasa pada zaman Sultan Alauddin Yahya Shah. Dan kita bagi contoh misalnya hukum kanun yang diletakkan di atas kapal, ya, semasa belayar. Misalnya kalau berlakunya perbuatan zina, misalnya daripada berlakunya perbuatan zina, ya, maka pasangan itu akan dibunuh, ya, akan dibunuh. Dan ini menunjukkan bahawa kerajaan Melaka pada ketika itu mengambil sikap yang begitu mementingkan, ya, sama ada dari segi undang-undang, ya, keamanan, keselamatan dan sebagainya. Dan Melaka juga dikatakan mempunyai hubungan yang amat luas, ya, bukan hanya di kawasan persekitaran perdagangan yang melibatkan antara negara-negara, ya, sama ada di timur dan di barat. Melaka juga mempunyai hubungan dengan negara-negara jiran yang terdekat, misalnya dengan negara Indonesia dan sebagainya. Okey, Cik Rosman, lepas ini kita akan kupas lagi tentang hubungan luar Empayar Melaka. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika dan dengarkan kini Tan Sri SM Salim dan Sheila Majid, Entah Jadi Entahkan Tidak di Radio UM.